Kita membesarkan anak kita dengan expectation masyarakat. Bukan anak kita nak. Bukan anak kita nak. Bukan anak kita nak. Hai dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Priyanan Anak Perempuan Sarawanan dan nombor matrik saya ialah 286659. Kami adalah daripada kumpulan 15. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tentang isu kanak-kanak autism ataupun ADHD yang berlaku di Malaysia. Jadi apakah itu autism? Konsep autism berasal daripada perkataan autos yang membawa kepada maksud diri sendiri. Ism pula bermaksud satu aliran. Oleh itu, autism merujuk kepada seseorang yang hidup dalam dunianya sendiri. Manakala daripada sudut yang lain, autism adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi aspek komunikasi dan tingkah laku. Autism dipercayai disebabkan oleh faktor persekitaran dan faktor genetik. Kanak-kanak autism didapati mempunyai kesukaran dalam interaksi sosial dan mempunyai tingkah laku berulang serta minat yang fokus. Menurut Fairuz Nazri, autism dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu low functioning dan high functioning. Low functioning merupakan tahap mental yang lebih rendah berbanding usia, manakala high functioning pula mengalami masalah sosial dan boleh belajar seperti kanak-kanak normal yang lain. Jadi berdasarkan laporan kesihatan mental kanak-kanak remaja negara Malaysia pada tahun 2014, kira-kira 2 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 18 tahun di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental seperti kecacatan perkembangan, gangguan emosi dan tingkah laku. Oleh itu, kami telah memilih satu responden untuk mengkaji secara lanjut tentang kanak-kanak autism di Malaysia. Beliau bernama Siti Nurhuda binti Muhammad Hazri yang merupakan ibu kepada Muhammad Ali Emir bin Muhammad Rashad Razin yang mempunyai autism disorder. Seterusnya pula, saya akan menerangkan tentang tahap perkembangan dan isu yang terlibat. Jadi, sebelum kita bergerak kepada tahap perkembangan dan isu yang terlibat, marilah kita kenali apakah itu perkembangan. Perkembangan ialah perubahan kualitatif organisma secara keseluruhan dan ianya termasuklah proses berterusan menerusi perkembangan fizikal, emosi dan kebijaksanaan. Perkembangan merupakan beberapa siri perubahan organisma yang meliputi perubahan saiz, bentuk dan fungsi semasa hidup. Perkembangan manusia juga boleh dipengaruhi oleh bakal keluarga ataupun persekitaran. Proses perkembangan berlaku dalam pelbagai aspek seperti jasmani, mental, sosial dan emosi. Tahap perkembangan manusia terdapat 5 peringkat utama, iaitu peringkat bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua. Tahap perkembangan yang terlibat dalam kajian ini adalah tahap perkembangan kanak-kanak. Jadi, siapakah kanak-kanak? Menerusi Akta Kanak-kanak Pindaan 2016 mendefinisikan bahawa semua orang yang berumur di bawah 18 tahun adalah kanak-kanak. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang bahagian tahap perkembangan dan isu yang terlibat. Aspek perkembangan kanak-kanak autism yang telah kami kenal pasti dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu daripada segi fizikal, kognitif dan psikososial. Bahagian pertama iaitu daripada segi fizikal, anak responden tidak mempunyai sebarang masalah. Sebagai contoh, kanak-kanak tersebut berupaya untuk menggunakan anggota badannya seperti kanak-kanak normal yang lain. Responden juga turut menjelaskan bahawa anaknya sempurna daripada segi fizikal dan tidak mempunyai sebarang masalah dalam aspek tersebut. Responden juga menjelaskan lagi bahawa segelintir kanak-kanak berkelihatan tidak mempunyai masalah daripada aspek fizikal, tetapi mereka mempunyai autism disorder. Yang seterusnya ialah bahagian kognitif. Daripada segi bahagian kognitif, anak responden kurang daripada segi pemikiran. Hal ini kerana pada tahap ini kanak-kanak mempunyai pemikiran yang tidak matang serta tidak logik. Manakala, daripada aspek psikososial pula, anak responden mempunyai kawalan diri tetapi kadangkala sukar untuk mengawalnya.
Justru, menurut responden lagi bahawa anaknya tidak dapat dikawal, iaitu anaknya akan mula untuk mengamuk, memberontak sekiranya suasana tersebut agak bising, iaitu keadaan di mana tempat tersebut mempunyai bunyi bising yang kuat. Namun demikian, kadang-kala anaknya dalam keadaan terkawal apabila berada dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana responden menggunakan alat tangan untuk memimpin anaknya ataupun untuk sentiasa berada bersama dengan kanak-kanak tersebut. Responden ada menyatakan kepada kami bahawa tiada punca ataupun faktor yang tepat lagi menentukan apa yang menyebabkan kanak-kanak menghidap autism dan juga ADHD. Walau bagaimanapun, kami ada melakukan pencarian melalui internet dan juga maklumat yang kami dapat daripada responden. Jadi di sini saya ingin kongsikan bagi faktor dan juga punca pertama yang kami dapat ringkaskan dalam pembentangan ini. Yang pertama ialah pengambilan vaksin ataupun suntikan bagi kanak-kanak. Dikatakan suntikan dan juga vaksin ini menyebabkan kanak-kanak menghidap ADHD dan juga autism. Walau bagaimanapun, terdapat kajian daripada pihak American Academy of Pediatrics yang menyangkal kenyataan tersebut. Mereka mendapati bahawa ada juga kanak-kanak yang menerima suntikan tetapi tidak menghidap ADHD dan juga autism. Bagi pihak responden pula, anaknya dikatakan tidak menerima apa-apa suntikan, sama ada suntikan COVID-19 atau sebagainya, namun tetap mendapat ataupun menghidap ADHD dan juga autism. Faktor seterusnya ialah gabungan faktor genetik dan juga biologi. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik di sini seperti yang boleh saya ringkaskan. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu mempunyai kerabat atau ahli keluarga yang menghidap ADHD dan juga autism, berkemungkinan besar akan ada ahli keluarga lain ataupun kerabat lain yang akan lahir juga berpotensi untuk menghidap ADHD dan juga autism. Dari segi biologi pula, sebagai contoh, jika terdapat jangkitan kuman dalam saluran darah dan juga kulit. Ada kajian yang dilakukan oleh sebuah institusi perubatan di UPM yang dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Malina binti Osman. Beliau ada menyatakan bahawa peratus daripada 9 meningkat kepada 14 berkemungkinan seseorang yang menghidap jangkitan kuman dan bakteria dalam saluran kencing dan juga kulit, anaknya akan menghidap ADHD dan juga autism. Walau bagaimanapun, responden kami mengatakan bahawa ahli keluarganya dan juga kerabatnya tidak ada sejarah ADHD dan juga autism. Manakala bagi biologi, responden kami juga mengutamakan makanan-makanan yang bersih dan tidak mengambil apa-apa makanan yang tidak bersih. Faktor seterusnya, yang ketiga, ialah faktor tekanan emosi semasa hamil. Ada peneliti daripada University of Zurich, iaitu Perla Marcha, di mana beliau ada mengatakan bahawa ketika seseorang itu menghidap ataupun mengalami tekanan semasa hamil, sistem tubuh badannya akan merembeskan satu hormon, iaitu CRH, ataupun nama saintifiknya disebut corticotropin releasing hormone. CRH ini akan menyebabkan peningkatan kepada hormon stres, dan kesan daripada CRH tersebut akan menyebabkan sejumlah kecil hormon-hormon ini dapat masuk ke saluran air ketuban dan seterusnya memberi impak kepada perkembangan bayi. Daripada hasil temubual yang kami lakukan bersama responden, beliau juga ada mengatakan bahawa semasa mengandungkan anak beliau juga ada mengalami tekanan emosi semasa bekerja, sepanjang tempoh bekerja, sehingga kan dalam 6 tempoh bulan pertama beliau juga masih lagi mengalami tekanan kerja dan berkemungkinan beliau terkesan daripada faktor tersebut. Walau bagaimanapun, faktor dan juga punca sebenar bagi penyakit ADHD dan juga autism ini masih lagi menjadi tanya-tanya bagi seluruh peneliti ataupun kaji di seluruh dunia. Namun begitu, kajian dan penelitian masih lagi dijalankan sehingga sekarang. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najwa Izzati binti Razak, nombor matrik 250018. Saya akan menerangkan mengenai kaedah rawatan dan penyelesaian. Berdasarkan temubual yang telah dijalankan,
responden telah mendapatkan saranan dan nasihat daripada doktor untuk menghantar anak beliau ke pusat terapi. Pusat terapi yang dipilihnya adalah Win Kids Children's Therapy Center kerana ia menawarkan khidmat terapi cara kerja, terapi pertuturan dan sebagainya. Setiap kali sesi dilaksanakan, ianya akan mengambil masa selama 1 jam. Namun, disebabkan oleh kekangan dari segi kewangan, beliau terpaksa mengurangkan sesi terapi di pusat terapi ini kerana kosnya yang agak mahal, iaitu sebanyak RM80 bagi 1 jam. Oleh hal yang demikian, responden cuba untuk melakukan sendiri sesi terapi ini di rumah dengan menyediakan pelbagai perkara yang diperlukan di pusat terapi seperti gym ball, slide dan sebagainya. Selain itu, anaknya juga menjalani terapi pertuturan di pusat terapi tersebut. Hal ini disebabkan kerana dia menghadapi speech delay atau kelambatan pertuturan yang menyukarkan dirinya bertutur dengan baik. Responden juga telah menghantar anaknya ke sekolah. Pada awalnya, beliau ingin memilih sekolah yang bernama Brainy Bunch. Namun disebabkan sekolah tersebut terlalu sukar bagi anaknya belajar, beliau telah menukarkannya kepada sekolah pendidikan khas Masom. Namun begitu, bilangan pelajar di sekolah tersebut sudah penuh dan beliau terpaksa menunggu sekiranya mahu mendaftarkan anaknya. Sebab itu, beliau tetap gigih mencari sekolah lain yang tepat bagi membantu anaknya belajar dengan baik dan tenang. Setelah berusaha dengan gigih, beliau telah menemui sebuah sekolah yang bernama Academic Autism. Responden menghantar anaknya sejak pagi, iaitu pada pukul 8.30 pagi sehingga 5 petang ke sekolah tersebut. Kaedah rawatan lain yang boleh digunakan adalah aplikasi tingkah laku gunaan atau ABA. Rawatan ini adalah rawatan yang berdasarkan sains dalam tingkah laku dan pembelajaran. Kaedah ini adalah program yang menyeluruh dalam memberikan individu itu bagi memenuhi perbezaan dalam keperluan kanak-kanak dan boleh digunakan untuk mengajar kemahiran kehidupan dalam skala yang besar, termasuklah dari segi bahasa, percakapan, kemahiran sosial, rutin harian, bermain, akademik, kognitif dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila binti Kasim, nombor matrik 2795551. Saya akan membentangkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan autism atau ADHD. Teori yang berkaitan ialah perkembangan kognitif yang telah diperkenalkan oleh Jean Piaget dan mempunyai 4 peringkat. Teori ini berkaitan dengan perkembangan kognitif, iaitu bagaimana kanak-kanak berfikir. Jika melihat perkembangan kognitif bagi kanak-kanak autism adalah lemah, perkembangan kognitif mereka berbeza dengan kanak-kanak normal yang lain. Hal ini menyebabkan mereka lemah dalam berkomunikasi serta dalam tulisan. Pada peringkat kedua, iaitu pra-operasi, dalam teori Jean Piaget ialah di mana kanak-kanak pada tahap itu akan mula untuk menggunakan perkataan dan juga semakin baik dalam berfikir. Tetapi berbeza dengan kanak-kanak autism, mereka mengalami masalah lambat bertutur. Sebagai contoh, mereka bertutur dengan hanya mengeluarkan bunyi seperti bunyi vokal, menjerit ataupun bertutur, tetapi bersuka untuk orang sekeliling yang fahami. Selain itu, teori yang berkaitan dengan autism atau ADHD ialah teori perkembangan psikososial yang diperkenalkan oleh Erik Erikson. Teori ini menggambarkan kesan sosial di seluruh umur. Menurut Erik Erikson, di dalam teori ini, seseorang akan melalui 8 peringkat perkembangan. Pada tahap ketiga, iaitu inisiatif lawan rasa bersalah, ia tertumpu kepada individu yang berumur 3 sehingga 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak akan lebih terdedah kepada persekitaran dan mula berinteraksi dengan rakan-rakan. Perkembangan sosial kanak-kanak autism adalah kurang. Sebagai contoh, mereka lebih selesa untuk bermain sendiri daripada bermain dengan kanak-kanak yang lain. Mereka juga tidak menunjukkan minat dengan kanak-kanak yang lain. Ini bermaksud mereka kurang berinteraksi dengan kanak-kanak yang lain. Bertitik tolak daripada hasil temuduga yang telah dijalankan, adalah jelas bahawa isu autism dan ADHD dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia bukanlah sebuah topik yang sudah mampu meniti bibir masyarakat tanpa sebarang stigma negatif. Justeru, kerajaan perlu bersikap lebih proaktif untuk memastikan masyarakat mampu menerima serta bersikap lebih terbuka dan memahami. Usaha yang dianggap remeh seperti mengadakan kempen dan karnival kesedaran
sebenarnya dapat memberikan impak yang besar sekiranya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ingat, masyarakat yang tidak peka adalah produk daripada kerajaan yang leka. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton. Kita membesarkan anak kita dengan expectation masyarakat. Bukan anak kita nak. Bukan anak kita nak. Bukan anak kita nak. Kita jangan mudah melenting pada kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang kita cepat sangat jump to conclusion. Kita terus kata macam, sebab anak dia ni kurang didikan tu, mak dia tak ajar tu. Jangan cepat macam tu sebab you tak ada kat kasut parents dia. You tak tahu pun apa parents dia lalui. You tak ada kat kasut parents dia. You tak tahu pun apa parents dia lalui.